Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Kita mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Konvoi kembara Kenali Borneo singgah di Brunei. Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong tiba di Bandar Seri Begawan 11.20 malam semalam. Keberangkatan baginda berdua disambut putera mahkota Brunei dan isteri. Esok, konvoi akan teruskan perjalanan menjelajah daerah lain di Sarawak bermula dengan Miri. Sementara itu, penduduk di Bekenu, Suai dan Niah dalam daerah Subis di Miri kini sudah tidak sabar menantikan ketibaan konvoi diraja itu ke Pantai Bungai Bekenu pada Ahad. Konvoi kembara Kenali Borneo tiba di Bandaraya Miri esok dan dijadual melawat pusat kraftangan Miri, Koko Cabana sebelum menyertai sukan rakyat di Kampung Lutung. Melibatkan jarak perjalanan lebih 1,000 km, antara lokasi persinggahan lain adalah Bintulu, Sibu dan Seri Aman. Sidang Kemuncak ASEAN ke-43 di Jakarta melabuhkan tirainya semalam. Negara-negara anggota sebelat suara terus berkukuh dan pertingkatkan lagi kerjasama serantau. Pelbagai isu dibincangkan, antaranya persaingan geopolitik dan kepusatan ASEAN dan menggariskan kepentingan visi komuniti ASEAN. Malaysia menjadi satu-satunya negara yang tegas menyatakan penindasan berterusan rejim Israel ke atas Palestin. Jenazah bekas Tunku Ampuan Negeri Sembilan, Tunku Ampuan Najih almarhum Tunku Besar Burhanuddin selamat dimakamkan di Makam Diraja Istana Seri Menanti petang tadi. Almarhumah mangkat pada usia 100 tahun di sebuah hospital di Kuala Lumpur pukul 6.53 pagi tadi. Almarhumah juga merupakan Raja Permaisuri Agong kepada Yang di-Pertuan Agong ke-10, almarhum Tuanku Jaafar Tuanku Abdul Rahman. 73% kematian di Malaysia disebabkan penyakit tidak berjangkit NCD. Puncanya gaya hidup tidak sihat. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan, hampir separuh rakyat Malaysia tidak tahu mereka menghidap NCD. Ini bawa peningkatan risiko dan komplikasi jika tidak terima rawatan awal. SPR menyasarkan lebih 70% keluar mengundi pada PRK Parlimen Pulai dan Dewan Negeri Simpang Jeram esok. Pengerusinya berkata, tanggungjawab perlu ditunaikan pengundi untuk memilih wakil rakyat baharu. Keputusan penuh bagi kedua-dua kerusi dijangka diumum seawal 9 malam selepas tamat mengundi 6 petang. Sementara itu, SPR mengingatkan semua calon yang bertanding menghentikan aktiviti kempen mereka pada pukul 11.59 malam ini. Setiausaha SPR menerusi kenyataan berkata, ini termasuk aktiviti merayu undi luar pusat mengundi termasuk melalui saluran media sosial. Perdana Menteri sekali lagi menegaskan tidak pernah campur tangan dan memberi arahan kepada bekas Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun dalam keputusan melepas tanpa membebaskan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi daripada 47 pertuduhan. Tegasnya, selaku Perdana Menteri, beliau tahu kesan daripada keputusan yang dibuat oleh Jabatan Peguam Negara AGC terhadap kestabilan politik dan negara. Namun akur dengan penjelasan Tan Sri Idrus yang tidak mahu melepaskan tanggungjawab dalam menguruskan kes itu kepada penggantinya. Seorang pemuda maut dalam kemalangan di LPT2 berhampiran Plaza Tol Jabur pagi tadi. Ketika kejadian, motosikal ditunggang mangsa dipercayai hilang kawalan lalu melanggar dua penunggang lain yang berhenti di bahu jalan. Impak pelanggaran mengakibatkan motosikal mangsa terseret 37.5 meter. Mangsa maut di lokasi akibat kecederaan parah di kepala. Dua lagi penunggang selamat namun cedera pada bahagian tangan dan kaki. Seorang lelaki warga asing ditahan kerana disyaki terlibat dalam aktiviti pengedaran dan penagihan dadah. Tangkapan dibuat bahagian Siasatan Jenayah Narkotik IPD Bintulu Ahad lepas di kawasan Pasar Lama Bintulu. Ketua Polis Daerah Bintulu dalam satu kenyataan berkata, pihaknya turut merampas dadah disyaki jenis syabu seberat 21.89 gram. Ujian saringan awal, suspek berusia 30 tahun itu positif dadah jenis metafetamin. Sejak Januari hingga bulan lalu, 9,662 individu ditahan Polis Pahang kerana terlibat kesalahan berkaitan dadah. Ia melibatkan nilai rampasan lebih 7.9 juta ringgit.
Dalam tempoh tersebut, pelbagai barangan berkaitan disita. Ini termasuk kenderaan dan wang tunai lebih RM2.2 juta. Maritim Malaysia Pulau Pinang menahan sebuah bot nelayan asing bersama 5 kru warga Indonesia yang menceroboh perairan negara pada Rabu. Pemangku pengarahnya berkata, maritim yang sedang menjalankan rondaan telah mengesan sebuah bot nelayan asing tidak mempunyai nombor pendaftaran di kedudukan 37 Batu Nautika Barat Daya Pulau Kendi. Hasil pemeriksaan, kesemua mereka tidak memiliki sebarang dokumen pengenalan diri yang sah. Mereka direman selama 14 hari manakala bot dan hasil tangkapan telah dirampas. 389 notis saman dikeluarkan JPJ Johor atas pelbagai kesalahan jalan raya menerusi operasi khas motosikal yang dijalankan di beberapa lokasi di Johor Bahru. 34 buah motosikal disita dalam operasi berkenaan. Antara kesalahan direkodkan, tiada lesen memandu sah, lesen kenderaan motor tamat tempoh, nombor pendaftaran tidak patuh syarat serta ubah suai exhaust. 18 notis bersabit kesalahan teknikal kepada pengguna jalan raya terlibat dikeluarkan. Pengurusan masjid di seluruh Perlis hendaklah diperkasakan agar dapat menonjolkan kualiti pentadbiran yang profesional dan efisien. Justru, pelantikan ahli jawatankuasa masjid mestilah berasaskan kelayakan Al-Qawi dan Al-Amin yang kompeten serta komited menggalas tanggungjawab yang diamanahkan. Titah Raja Muda Perlis, Jawatankuasa Karyah dan pegawai-pegawai masjid hendaklah selalu turun padang melihat keperluan masyarakat dan menyelesaikan sebarang masalah yang berkaitan. Bertujuan meningkatkan literasi kesihatan dan pembudayaan gaya hidup sihat, Kementerian Kesihatan telah melancarkan sambutan Bulan Malaysia Sihat Sejahtera BMSS. Ia juga merupakan salah satu inisiatif di bawah agenda nasional Malaysia Sihat yang bertujuan melahirkan rakyat yang sihat sejahtera. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan, pelbagai aktiviti telah dirangka sepanjang program berlangsung. 52 nelayan dari Persatuan Nelayan Kawasan Muar mendapat bantuan peralatan penangkapan ikan yang bernilai RM61,500. Bantuan berupa 1 unit enjin bot, 50 unit kotak ikan 100 liter dan 150 unit jaring udang menerusi program peningkatan pendapatan yang diserahkan oleh LKIM. Bantuan bertujuan meningkatkan pendapatan nelayan, terutama golongan B40 yang terlibat dalam aktiviti penangkapan ikan. Syarikat penerbangan komersial dilihat tidak lagi berminat meneruskan operasi di lapangan terbang Semelaka Batu Berendam susulan kurangnya permintaan penerbangan. Ketua Menteri berkata, kerajaan negeri tiada pilihan kecuali menghentikan pengoperasian berkenaan. Ini kerana wujudnya ketidaktentuan permintaan bagi perjalanan perniagaan dan pelancongan yang tidak setimpal dengan kos operasi penerbangan. Dalam perkembangan lain, jadual perjalanan dan kekerapan feri mendarat di JTICQS Melaka ditambah mulai tahun hadapan. Ketua Menteri berkata, ia adalah sebahagian kaedah untuk menarik lebih ramai pelancong dari Indonesia, terutama sempena Tahun Melawat Melaka 2024. Kekerapan jadual kemasukan feri sebanyak 2 kali akan ditambah kepada 4 kali sehari selain menambah baik prasarana di kompleks berkenaan termasuk mendalamkan sungai. Feri Pulau Pinang masih menjadi pilihan pengangkutan bagi mereka yang berulang-alik dari tanah besar ke pulau. Rata-rata pengguna berpuas hati dengan perkhidmatan serta kemudahan yang disediakan. Feri boleh memuatkan 250 penumpang dan 50 kenderaan 2 roda pada satu-satu masa dengan waktu perjalanan 10 minit berbanding 20 minit sebelum ini. Bermula semalam, tambang feri dikenakan pada kadar bermula dari RM1 hingga RM2.50 sehala. Lebih 3,000 orang dijangka menghadiri sambutan Hari Malaysia 2023 di Stadium Perpaduan Kuching Sarawak pada 16 September ini. Dengan pelbagai suku kaum dan budaya berbeza, konsep segulai sejalai seiring sejalan akan diterjemahkan dalam membentuk sebuah negara bangsa. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak berkata, keharmonian dan perpaduan yang tinggi di negeri itu adalah selari dengan hasrat kerajaan perpaduan.
8 peserta Malaysia terpilih sertai kejohanan dunia Ironman 2023. Ia akan berlangsung di Nice, Perancis 10 September ini. Kejohanan bakal menyaksikan peserta berenang 3.8 km, berbasikal 180 km dan lari sejauh 42 km. Kajian separuh penggar rancangan Malaysia ke-12 yang bakal dibentang di Parlimen Isnin depan harus dinilai sepenuhnya. Ini kerana perancangannya yang dibuat semasa tempoh pandemik COVID-19 sudah tidak sesuai diguna pakai. Menurut Menteri Ekonomi, ketika ini situasinya sudah berubah. Penilaian juga perlu dilakukan untuk diselarikan dengan dasar kerajaan semasa. Firma penyelidikan menjangkakan Bank Negara Malaysia akan mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 3% sehingga akhir tahun ini. Jawatankuasa Dasar Monetary menyatakan pengekalan dasar monetary menyokong ekonomi dan konsisten dengan penilaian semasa inflasi dan pertumbuhan. Justru Hong Leong Investment Bank memaklumkan isyarat tersebut menunjukkan tiada keperluan mendesak untuk melaraskan OPR dalam tempoh terdekat walaupun prestasi KDNK suku kedua tahun ini sederhana dan persekitaran luaran yang lemah. Syarikat Pemaju Perumahan digesa melaksanakan setiap projek perumahan secara saksama, bertanggungjawab serta mematuhi Akta Pemajuan Perumahan Kawalan dan Pelesenan 1966. Pada masa sama, tidak menganiaya pembeli dengan membangunkan projek perumahan yang tidak mengikut spesifikasi seperti dalam surat perjanjian. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan berkata, pihaknya bersedia bertindak sebagai jurucakap mewakili pembeli teranaya. Satu MOU antara Celcom Digi Berhad dan syarikat berpangkalan Korea yang pakar dalam industri teknologi realiti lanjutan XR, VNEC, telah dimeterai. Usaha berkenaan akan memacu penggunaan 5G di Malaysia dalam aplikasi Metaverse, sambungan internet dalam kalangan pengguna dan pemain industri serta institusi pendidikan. MOU disaksikan Menteri Komunikasi dan Digital. Penggunaan teknologi tersebut akan mengubah kaedah pembelajaran di universiti kepada pembelajaran berasaskan pengalaman, khususnya bidang kesihatan, robotik serta keselamatan cyber. Kerangka dalam dasar ekonomi madani dan dasar gaji progresif dilihat dapat memperkasa keseluruhan ekosistem industri pertanian. Menurut Ketua Perangkawan Malaysia, ia dapat mewujudkan pasaran lebih luas kepada industri, khususnya sektor ekspor di samping meningkatkan produktiviti pekerja. Kerangka ekonomi digital yang terdapat dalam ekonomi madani membantu meningkatkan kebolehpasaran produk pertanian tempatan. Bilangan penganggur terus menurun kepada 579,200 orang pada Julai tahun ini dengan mencatatkan kadar pengangguran 3.4%. Jabatan Perangkaan memaklumkan pasaran buruh dilihat berkembang secara sederhana merekodkan bilangan penduduk bekerja yang semakin meningkat. Justru bilangan tenaga buruh pada Julai 2023 naik kepada 16.91 juta orang berbanding 16.89 juta orang pada Jun tahun sama. Lebih 11,000 penduduk terjejas banjir di Guangdong, wilayah selatan China telah dipindahkan. Banjir berlaku akibat hujan lebat susulan taufan Haikui. Pihak berkuasa mempergiat usaha mencari dan menyelamat. Fokus tertumpu di Meizhou dan Jiyang, dua bandar paling teruk terjejas. Sementara itu, hujan lebat dijangka melanda sebahagian kawasan pantai China selama 24 jam sehingga 8 pagi esok. Ini termasuk Guangdong, Guangzhou dan Hainan. Selain kawasan tersebut, hujan lebat yang berlaku sejak Khamis lalu turut melanda Fujian. Hujan lebat susulan taufan Haikui iaitu taufan ke-11 membadai China tahun ini. Hong Kong pula dilanda hujan paling lebat dalam tempoh 140 tahun hari ini. Sekurang-kurangnya 83 individu dilapor cedera.
Banyak jalan utama dan stesen kereta api bawah tanah ditenggelami banjir. Bencana turut memaksa sekolah ditutup. Hujan lebat berlaku sejak semalam dan menjelang tengah malam tadi, taburan hujan cecah 158.1 mm sejam. Ia rekod tertinggi sejak 1884. Taufan Yongyong mula menghampiri Tokyo. Ia mengakibatkan hujan lebat dan angin kencang sekaligus menjejaskan pergerakan penduduk. Agensi cuaca keluarkan amaran hujan sangat lebat melanda timur Jepun hingga Sabtu. Ia meningkatkan risiko berlaku tanah runtuh. Kanta 744 berakhir di sini. Menyusul selepas ini berita perdana bersama Syaril Sarapudin dan Farhatul Aisyati Uthman untuk paparan komprehensif. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.